Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW ialah Nabi dan Rasul terakhir yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Apabila membaca dan meneliti sirah baginda Nabi Muhammad SAW, sudah tentu kita berasa takjub dengan pengorbanan yang dilakukan demi agama Islam. Video ini akan menjelaskan secara ringkas biografi baginda Nabi Muhammad SAW. Selamat menonton. Semoga di akhir anak-anak dapat mengetahui berkenaan baginda Nabi Muhammad SAW dan seterusnya menambah rasa sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menonton. Anak-anak tahu tak bila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun 570 Masihi, iaitu pada tahun yang sama ketika Raja Abrahah dari Yaman melakukan penyerbuan ke Mekah dengan maksud menghancurkan Kaabah. Tahun tersebut juga dinamakan Tahun Gajah kerana pasukan penyerang Raja Abrahah menggunakan gajah sebagai tunggangannya. Dan para ulama telah pun menyepakati bahawa tanggal lahir Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menjadi model terulung untuk seluruh alam, serta kedatangannya juga adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW merupakan keturunan kepada Nabi Allah Ismail AS dan Nabi Allah Ibrahim AS. Jadual di bawah merupakan kronologi silsilah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW telah disebutkan di dalam 3 buah kitab Samawi sebelum Al-Quran diturunkan lagi. Terdapat peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW ketika sebelum, semasa dan selepas Nabi dilahirkan. Peristiwa ajaib yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW disebut sebagai irhas. Irhas bermaksud satu perkara luar biasa bagi manusia normal dan hanya diberikan kepada bakal Nabi sahaja. Irhas dikategorikan kepada 3, iaitu irhas yang dinyatakan di dalam kitab yang tidak boleh diubah atau dipindah. Kedua, alamat-alamat kerasulan yang dibuktikan melalui perkabaran daripada orang alim, melalui ilham dan sebagainya. Dan yang ketiga, kejadian luar biasa yang berlaku semasa kelahiran Nabi dan Rasul. Sebelum baginda Rasulullah SAW dilahirkan, kehamilan Siti Aminah disedari melalui perkabaran malaikat yang datang kepadanya melalui mimpi. Kemudian para malaikat berdiri di hadapannya dan berkata, "Kabar gembira untuk kamu, wahai ibu, kepada seorang Nabi. Putera kamu ini penolong dan pembebas manusia. Namakan dia Ahmad." Ketika mengandungkan Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah tidak merasa sakit seperti ibu-ibu lain yang sedang mengandung. Selain itu, tanah-tanah di persekitaran kawasan rumah ibunya yang kering menjadi subur
pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Semasa baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ibu Nabi menyaksikan cahaya keluar dari tubuh baginda dan cahaya tersebut menyinari sehingga ke istana Busra di Syria, menyerupai anak panah, bagaikan pelangi di langit. Boleh dilihat walaupun dari kota-kota yang jauh. Semasa kelahirannya juga baginda dalam keadaan terbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seperti seorang yang sedang berdoa. Nabi Muhammad SAW dikatakan lahir dalam keadaan sudah berkatan dan tidak mempunyai lebihan tali pusat. Selain itu, berhala-berhala yang terdapat di persekitaran secara tiba-tiba rosak dan musnah. Berdasarkan riwayat daripada Abdul Muttalib, ketika aku sedang berada di Kaabah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ketika baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, berlaku gegaran di istana Kisra, menyebabkan 14 tiang serinya runtuh. Selain itu, api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Parsi dikatakan tidak pernah padam selama 1000 tahun, tiba-tiba telah padam dengan sendirinya di seluruh negara dan tidak dapat dihidupkan lagi. Dan yang terakhir, air tasik Sava di Parsi yang dianggap suci telah tenggelam ke dalam tanah. Tasik ini dianggap suci dan disembah dengan upacara korban dan sebagainya. Akhirnya, tasik itu telah dilupakan oleh penduduk setempat. Kemudian kita lihat perkara yang berlaku selepas baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Setelah Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu angkat ibu Suswan, membawa baginda Nabi Muhammad SAW ke tempat tinggalnya, ladang-ladang Halimah kembali menghijau. Setelah mengalami kemarau, binatang ternakan seperti kambing mengeluarkan susu yang banyak. Dan ketika Nabi Muhammad SAW sedang bermain-main dengan saudara susuannya, datang malaikat Jibril dan Mikail, lalu membelah dada dan mengeluarkan segumpal darah dari dada baginda. Gumpalan darah itu dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian diletakkan semula di tempatnya. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Insyirah ayat 1. Seterusnya kita akan lihat perkahwinan Nabi Muhammad SAW. Pada ketika umur baginda Nabi Muhammad SAW 25 tahun, baginda keluar berniaga ke Syam dengan membawa harta benda Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq pernah berkata, Khadijah binti Khuwailid ialah seorang wanita pedagang yang mempunyai kedudukan terhormat dan harta yang banyak. Dia mengumpah beberapa orang lelaki untuk menguruskan perdagangan hartanya, dan beliau membuat pelaburan dengan mereka dan membayar sesuatu untuk mereka. Orang Quraisy ialah kaum pedagang. Apabila Khadijah mendengar berita tentang baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu kebenaran bicaranya, amanah dan kemudian akhlaknya, dia pun menghantar utusan kepada baginda Nabi dan menawarkan baginda supaya membawa harta perdagangan untuk diniagakan di Syam. Apabila baginda Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah, Khadijah mendapati keuntungan hartanya hasil daripada sikap amanah dan keberkatan yang tidak pernah dirasainya sebelum itu. Maisarah, iaitu hamba kepada Siti Khadijah,
telah memberitahu apa yang dilihat tentang baginda Nabi Muhammad SAW yang mempunyai peribadi yang menarik, akhlak yang mulia, fikiran yang tajam, tutur kata yang benar serta perilaku yang amanah. Khadijah merasakan bahawa apa yang dicarinya selama ini sudah ditemui. Sebelum itu, orang-orang kenamaan dan para pemimpin telah berusaha melamarnya tetapi ditolak oleh Siti Khadijah. Lalu hasrat ingin berkahwin Siti Khadijah telah disampaikan kepada seorang temannya, iaitu Nafisah binti Muniyah. Nafisah pergi kepada baginda Nabi Muhammad SAW memberitahu hasrat Khadijah hendak mempersuamikannya. Hasrat Khadijah mempersuamikan baginda Nabi Muhammad SAW telah diterima oleh Nabi. Ekoran daripada itu berlangsunglah perkahwinan mereka. Majlis perkahwinan ini dihadiri oleh Bani Hashim, pemimpin-pemimpin Bani Mudar. Perkahwinan ini berlangsung selepas 2 bulan baginda kembali dari Syam. Baginda telah menghantar 20 ekor unta muda sebagai mas kahwin. Ketika itu umur Khadijah 40 tahun dan dia adalah wanita paling terhormat di kalangan kaumnya dari segi keturunan, kekayaan dan kepintaran. Dialah wanita pertama yang dikahwini oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Nabi tidak pernah berkahwin dengan wanita lain sehinggalah Khadijah meninggal dunia. Anak-anak, tahukah berapa jumlah anak Nabi dan nama-nama mereka? Ya, Nabi Muhammad SAW mempunyai 7 orang anak, 3 lelaki-lelaki dan 4 perempuan. Anak lelaki baginda yang pertama iaitu Qasim. Dengan nama inilah baginda digelar sebagai Abu Qasim. Anak lelaki yang lain bernama Ibrahim dan Abdullah. Manakala anak-anak perempuan baginda iaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Anak-anak baginda yang lelaki mati semasa kecil. Manakala anak-anak perempuan baginda Nabi Muhammad SAW sempat memeluk Islam dan berhijrah, akan tetapi mereka semuanya meninggal dunia semasa baginda Rasulullah SAW masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia 6 bulan selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Terdapat 4 sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Sifat yang pertama iaitu sifat siddiq, yakni jujur. Hal ini menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW tidak pernah berbohong. Baginda mengucapkan perkara yang benar sahaja. Sifat yang kedua yang ada pada diri baginda ialah sifat amanah. Rasulullah SAW tidak pernah mengkhianati sesiapa pun. Apabila diberikan sesuatu amanah, baginda pasti menjaga amanah tersebut dengan baik. Contohnya, baginda menyampaikan risalah dan hidayah daripada Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada umat manusia sebagai satu amanah. Sifat seterusnya ialah tabligh, menyampaikan. Nabi Muhammad SAW bertanggungjawab untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk Allah SWT kepada umat Islam. Baginda tidak menyembunyikan perkara tersebut. Sebaliknya, baginda Nabi Muhammad SAW menyebarkan apa yang telah diajarkan kepadanya untuk seluruh umatnya. Perkara terakhir yang ada pada seorang Rasulullah SAW iaitu fatanah, yakni bijaksana. Rasulullah SAW memiliki kebijaksanaan, khususnya dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat yang terdiri daripada pelbagai karenah dan lapisan umur.
Apabila genap umur baginda 40 tahun, iaitu usia kematangan, dikatakan bahawa pada peringkat inilah semua rasul diutuskan. Maka jejak-jejak kenabian mulai memancar dan bersinar pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 40 tahun, renungan dan fikiran terhadap hal-hal silam telah melebarkan lagi kecerdasan akal antara baginda dan kaumnya. Ketika itulah baginda mula terasa ingin bersendirian. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil bekal roti gandum dan air, lalu pergi ke Bukit Nur yang jauhnya kira-kira 2 batu dari Mekah. Di atas Bukit Nur, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersendirian di Gua Hira. Hira ialah gua yang kecil, panjangnya 4 hasta dan lebarnya 1/3/4 hasta mengikut hasta sekarang. Di Gua Hira yang menjadi lokasi di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama apabila didatangi malaikat Jibril alaihissalam yang mengajar baginda membaca 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang ummi, iaitu tidak dapat membaca dan menulis. Dipaksa hingga 3 kali oleh malaikat Jibril untuk membaca ayat tersebut, hingga beliau berkata, "Ma ana biqarin," yang bermaksud, saya bukanlah seorang yang pandai membaca. Apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu dalam keadaan gelisah dan ketakutan, beliau menemui isteri tercinta Siti Khadijah binti Khuwailid, lalu berkata, selimuti aku." Tanpa bertanya, Khadijah pun menyeliputi Rasulullah hingga hilang ketakutannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. "Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Siti Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, kerana engkau adalah orang yang menyambung silaturahim." Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, bapa saudara Siti Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliah. Siti Khadijah berkata, "Wahai bapa saudaraku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putera saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai putera saudaraku, apa yang engkau alami?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda, aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu." Secara umumnya, Nabi Muhammad SAW telah dihiasi dengan sifat-sifat yang sempurna dan tiada tolak bandingannya. Baginda diasuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru tentulah Allah mengasuhnya dengan terbaik, sehingga kan Allah menunjukkan firman kepadanya dengan memujinya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim," dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Kesemua sifat ini berupaya menarik jiwa kepadanya, menimbulkan kecintaan hati kepadanya, menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin yang sering menjadi ingatan. Sifat-sifat inilah yang telah melembutkan kekerasan kaumnya yang pada mulanya enggan menerima seruannya, sehingga akhirnya berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hakikat sebenar tentang kemuliaan dan sifat-sifat yang melengkapi ini tidak dapat ditanggapi dan tidak dapat diselami lubuk dasarnya.
Siapakah yang berupaya untuk mengetahui hakikat sebenar manusia paling agung dalam kewujudan ini? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.